Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita saksikan dahulu keputusan perlawanan di beberapa Liga Eropah yang berlangsung semalam dan juga awal pagi tadi. Liga Perdana Inggeris, Arsenal seri 2 sama dengan pasukan Spurs. Brighton menang selesa 3-1 ke atas pasukan Bournemouth. Chelsea seperti biasa tewas lagi kali ini kepada Aston Villa 1-0. Liverpool mudah menjendakkan pasukan West Ham dengan jaringan 3-1. Sheffield United dimalukan di tempat sendiri selepas dibelasah Newcastle United 8-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Kita ke Serie A pula. Empoli tewas tipis 1-0 kepada pasukan Inter. Napoli seri 0-0 dengan pasukan Bologna. Torino seri 1 sama dengan pasukan Roma. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Di La Liga Spanyol, Atletico Madrid menang ke atas musuh tradisi mereka iaitu Real Madrid dengan jaringan 3-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen menang 4-1 ke atas pasukan FC Heidenheim. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Ligue 1 Perancis, Paris Saint-Germain mudah tundukkan pasukan Marseille 4-0. Dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Perancis. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Aksi tanah pengadil cemari kemeriahan kempen Piala Malaysia. Perlawanan peringkat suku akhir melibatkan pasukan Selangor dan juga Terengganu yang berlangsung di Stadium MBPJ menyaksikan satu insiden memalukan apabila pemain import mereka, Yazan Al-Arab, dikesan menendang pengadil perlawanan, Muhammad Asrul Amir malam tadi. Perlawanan tersebut berkesudahan dengan keputusan seri 1 sama, sekaligus melayakkan pasukan Terengganu ke semifinal dengan agregat 3-1. Insiden berlaku apabila whistle penambat dibunyikan oleh pengadil dan pemain pertahanan Selangor itu meluru ke arah pengadil untuk meluahkan rasa tidak puas hati dengan keputusan yang telah pun dilakukan sebelum itu. Dia yang kelihatan seperti menghadik pengadil serta menunjukkan isyarat protes dengan keputusan yang telah pun dibuat, menyebabkan pengadil tidak teragak-agak untuk melayangkan kad merah kepadanya. Layangan itu menaikkan lagi kemarahan Yazan sehinggakan dia bertindak menyepak belakang pengadil tersebut. Perasaan tidak puas hati bukan saja berlaku di kalangan pemain, malah ia turut melibatkan staf pasukan Selangor. Dilihat kecewa dengan keputusan yang lebih banyak tidak memihak kepada mereka. Tiket untuk penyokong JDT di Thailand dijual dengan harga RM46 sahaja. Aksi kedua ACL yang membabitkan JDT dan juga BJ Pathum United bahkan menyaksikan penyokong perlu membayar tiket berharga RM350 ataupun RM46. Pada perlawanan dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober nanti. Untuk penyokong BJ Pathum pula, harga tiket dilihat lebih murah iaitu sekitar RM200 sahaja ataupun RM26 Malaysia dan RM280 iaitu RM36. Pemegang pas bermusim pula berpeluang untuk mendapatkan tiket lebih awal bermula pada jam 2 petang pada hari ini sehingga 26 September nanti. Mereka membeli tiket pada tempoh tersebut berpeluang untuk memilih zon tempat duduk dan juga tempat duduk di dalam stadium. Setelah itu, jualan tiket secara online kemudiannya barulah dibuka untuk lain-lain penyokong bermula pada 27 September ini. Untuk penyokong pasukan JDT, mereka juga boleh mendapatkan tiket secara online pada hari ini. Kedua pasukan berharap untuk bangkit daripada kekalahan pertama yang dialami mereka untuk memastikan tempat mereka ke peringkat seterusnya tidak terjejas. Chelsea teruskan badi kekalahan. Kelab gergasi pasukan London, Chelsea, teruk dibelenggu masalah prestasi tidak konsisten mereka apabila kali ini terpaksa akur untuk tewas 1-0 kepada Aston Villa di Stamford Bridge malam tadi. Mereka sebelum ini diikat seri tanpa jaringan dengan pasukan Bournemouth amatlah memerlukan kemenangan bagi memberi keyakinan kepada barisan muda pemain The Blues. Chelsea berpeluang untuk mendahului kedudukan menerusi asialisasi pada minit ke-44 tetapi VAR menafikan kerana offside. Lebih malang lagi, pemain pertahanan tuan rumah, Malo Gusto, terpaksa meninggalkan padang selepas menerima kad merah akibat melakukan kekasaran tak ada luka di ini. Kelebihan itu nyata dimanfaatkan oleh pasukan Aston Villa untuk Oli Watkins meletakkan pasukan pelawak mendahului 1-0 pada minit ke-73. Chelsea cuba untuk bangkit tetapi gagal kerana ketumpulan mereka di bahagian serangan. Chelsea kini terpelusuk ke tangga ke-14 Liga dengan mengumpul 5 mata sementara Aston Villa naik ke tangga ke-6 dengan mengumpul 12 mata.
Spurs bangkit untuk rantai meriam Arsenal. Aksi hangat North London Derby menyaksikan Arsenal dan juga Spurs terikat 2-2 di Stadium Emirates malam tadi. The Gunners bermula dengan garang menerusi beberapa gerakan pemain lincah mereka, iaitu Bukayo Saka, sehingga menyebabkan Cristiano Romero menjadikan gol sendiri selepas tetapan masuk bola percubaan Saka pada minit ke-26. Spurs berjaya bangkit untuk menyamakan kedudukan melalui Son Heung-min pada minit ke-42. Romero sekali lagi menjadi perhatian apabila bola terkena tangannya dalam kotak penalti, sekaligus memberikan sepakan penalti kepada pasukan Arsenal. Saka mengambil sepakan itu mudah untuk meneruskan penjaga gol pasukan Spurs untuk meletakkan mereka 2-1 di depan. Son Heung-min sekali lagi menjadi penyelamat untuk pasukan pelawak apabila dia berjaya memanfaatkan kesilapan yang dilakukan oleh Jorginho untuk gol penyamaan pada minit ke-55. Keputusan seri itu kekal sehingga whistle penamat dan kedua pasukan terpaksa berpuas hati untuk berkongsi satu mata dalam perlawanan ini. Liverpool mudah jinakkan pasukan West Ham di Anfield. Liverpool meneruskan momentum kemenangan mereka dalam musim ini selepas berjaya meraih kemenangan kelima berturut-turut untuk meneruskan pasukan West Ham 3-1 di Anfield malam tadi. Liverpool yang sebelum ini terpaksa bangkit daripada ketinggalan dalam 4 perlawanan sebelum ini, berjaya berada di depan terlebih dahulu menerusi sepakan penalti yang mudah disempurnakan oleh bintang mereka iaitu Mohamed Salah. Tersentak dengan gol tersebut, anak buah David Moyes mengadakan asakan dan hasilnya gol penyamaan dijadikan oleh Jarrod Bowen pada minit ke-42. Liverpool terus garang di babak kedua dengan beberapa kali Darwin Núñez berjaya menembusi barisan pertahanan West Ham, tetapi percubaannya tersasar. Dia akhirnya berjaya menolak masuk antara lambung Alisson McAllister pada minit ke-60 untuk meletakkan Liverpool 2-1 di depan. Diogo Jota masuk selaku pemain gantian tidak perlu menunggu lama untuk meletakkan Liverpool semakin selesa di depan dengan jaringan ketiga pada minit ke-85. Kemenangan ini membolehkan Liverpool merapatkan jurang mata dengan pasukan Man City yang kini hanya 2 mata di depan mereka. Brighton semakin konsisten. Brighton kini menduduki tangga ketiga liga selepas mereka berjaya mengatasi pasukan Bournemouth 3-1 di laman sendiri malam tadi. Pencaturan Roberto De Zerbi dilihat begitu menjadi sejak beberapa perlawanan lalu menyaksikan mereka hanya sekali tewas daripada 4 perlawanan terakhir mereka. Bournemouth terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah menerusi jaringan Dominic Solanke pada minit ke-25 hasil bantuan Ryan Christie. Brighton tidak terus panik dengan jaringan tersebut, malah mereka berjaya meneruskan asakan dan hasilnya gol hasil kesilapan pemain Bournemouth sendiri iaitu Milos Kerkez yang tertapan bola ke gawang sendiri pada penghujung separuh masa pertama. Brighton tidak perlu menunggu lama untuk mendahului sebab saja separuh masa kedua bermula dengan Kaoru Mitoma meledak jaringan kedua untuk pasukan tuan rumah pada minit ke-46. Mitoma sekali lagi menjadi pemusnah apabila dia berjaya menjadikan gol ketiga pada minit ke-77 sekaligus menjadi gol kemenangan mereka dalam perlawanan tersebut. Brighton kini hanya satu mata di belakang pasukan Liverpool yang mengutip 16 mata untuk berada di tangga kedua. Inter Milan kembali rampas kedudukan pendahulu Serie A. Inter Milan kini merampas kembali kedudukan selaku pendahulu Serie A selepas berjaya melakarkan kemenangan tipis 1-0 ke atas pasukan Empoli semalam. Mereka turun selaku pasukan pelawat perlu bekerja keras sebelum berjaya meneruskan lawan mereka itu. Mereka terpaksa menanti sehingga minit ke-51 untuk Federico Di Marco meletakkan mereka di depan. Percubaan demi percubaan berjaya dilakukan tetapi ketakasan penjaga gol pasukan Empoli menafikannya untuk mengelak mereka dibolosi dengan jumlah jaringan lebih banyak. Satu gol itu sudah cukup untuk memberikan 3 mata kepada mereka. Dengan kini selesa mendahului Serie A dengan 16 mata. 3 mata meninggalkan pasukan AC Milan yang berada di tempat kedua. Bayer Leverkusen kembali merapatkan jurang. Pencaturan Xabi Alonso pada musim ini nyata menjadi selepas mereka kini hanya dibezakan dengan jumlah jaringan sahaja kepada pendahulu liga itu pasukan Bayern Munich untuk berkongsi mata berada di tempat kedua. Mereka mudah menjinakkan pasukan Heidenheim 4-1 dalam perlawanan malam tadi untuk memastikan mereka sentiasa berada pada kedudukan 4 terbaik liga. Victor Boniface muncul wira dalam perlawanan ini selepas berjaya meledak 2 gol sambil Jonas Hoffmann dan juga Amin Adli masing-masing menjadikan 1 gol untuk membantu pasukan Leverkusen menampak 1 ke atas lawan mereka itu. Pasukan pelawat berjaya mendapatkan gol sagu hati menerusi jaringan Aaron Dingshi pada minit ke-53 perlawanan. Rekod Real Madrid lebur. Rekod tanpa kalah pasukan Real Madrid pada musim ini lebur selepas mereka tewas 1-3 kepada pasukan Atletico Madrid dalam aksi pada awal pagi tadi. Perlawanan ini dilihat sebagai antara perlawanan terbesar di La Liga selain El Clasico yang menemukan pasukan Real Madrid dan juga pasukan Barcelona. Real Madrid dilihat serba tidak menjadi dalam perlawanan ini apabila mereka dibolosi seawal minit ke-4 oleh bekas pemain mereka sendiri iaitu Alvaro Morata. Antoine Griezmann kemudian berjaya meletakkan Atletico semakin selesa di depan dengan gol kedua pada minit ke-18. Toni Kroos berjaya merapatkan jurang dengan gol hasil jaringannya pada minit ke-35. Bermula pada babak kedua, Atletico nyata tidak memberikan langsung peluang kepada pasukan Real Madrid apabila Morata sekali lagi berjaya meledak jaringan kedua peribadi dan yang ketiga untuk pasukannya pada
minit ke-46. Keputusan kekal sehingga tamat perlawanan. Real Madrid kini jatuh ke tempat ketiga, tetapi hanya satu mata di belakang pendahulu La Liga iaitu pasukan Barcelona. Bayern sasarkan seorang lagi pemain England. Bayern Munich menyasarkan seorang lagi pemain England untuk mereka dapatkan pada jendela perpindahan Januari nanti. Mereka dikatakan berminat untuk mendapatkan penjaga gol pasukan Arsenal, iaitu Aaron Ramsdale, yang sudah kehilangan tempat kepada David Raya pada ketika ini. Real Madrid terus buru Alphonso Davies. Real Madrid meneruskan pemburuan mereka untuk mendapatkan pemain pertahanan pasukan Bayern Munich, iaitu Alphonso Davies. Namun masih belum ada apa-apa gerakan lagi daripada pasukan Real Madrid. Aaron Hickey diburu oleh beberapa kelab besar EPL. Pemain pertahanan pasukan Brentford, Aaron Hickey, kini sedang mencuri tumpuan beberapa kelab besar di EPL untuk mereka cuba mendapatkan hematnya. Antara pasukan yang berminat untuk mendapatkannya adalah pasukan Manchester United, Liverpool dan juga pasukan Arsenal. Manchester United masih mahukan Adrien Rabiot. Manchester United masih menyimpan hasrat mereka untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Perancis, iaitu Adrien Rabiot. Mereka kini perlu bersaing dengan pasukan Newcastle selepas kelab itu juga menyatakan minat untuk mendapatkannya pada Januari nanti. Manchester City mahukan 21.7 juta pound untuk Cancelo. Manchester City dilaporkan bersedia untuk melepaskan Joao Cancelo secara tetap kepada Barcelona jika mereka berjaya memenuhi permintaan Manchester City yang mahukan hanya 21.7 juta pound. Cancelo kini sedang bermain secara pinjaman dengan Barcelona dan dijangka akan terus kekal berada di sana sepanjang musim ini. Berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.